Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Faris bin Ahmad Rafi. Untuk pembentangan tutorial pada kali ini, saya akan membentangkan mengenai tentang peranan unit bimbingan kaunseling dan mengapakah peranan unit bimbingan dan kaunseling penting buat guru biasa maupun seorang kaunselor. Unit bimbingan dan kaunseling merupakan satu unit yang begitu penting dalam sesebuah sekolah. Kaunseling merujuk pada satu proses pertolongan ataupun bantuan khas yang dihulurkan oleh klien iaitu pelajar untuk mengenali minat, sikap dan matlamat diri. Ia dijalankan oleh kaunselor iaitu seorang guru bagi membantu perkembangan dan penyesuaian peribadi pelajar yang baik dan menyeluruh. Hubungan kaunseling ataupun bimbingan oleh guru biasa maupun guru kaunselor adalah berbentuk dua hala iaitu guru dan pelajar. Kaunselor cuba memahamikan dengan mendengar dan memberi layanan yang istimewa serta interaksi yang baik kepada pelajar. Manakala pelajar akan memerihalkan masalah mereka dan mengambil tindakan untuk menguruskan masalah tadi mengikut nasihat kaunselor. Perkhidmatan dan bimbingan dan kaunseling yang merupakan aktiviti dua hala akan menolong pelajar meneliti, menilai dan memilih matlamat yang mereka rasakan yang realistik serta memastikan mencapai matlamat yang baik ataupun matlamat yang diperlukan pada ketika itu dan jangka masa panjang. Seterusnya, apakah peranan unit bimbingan dan kaunseling yang mereka jalankan di sekolah? 5 peranan utama unit bimbingan kaunseling ialah pertama, memberi maklumat kepada pelajar. Maklumat ini tidak kiralah maklumat dari segi pelajaran, dari segi kerjaya ataupun maklumat dari segi nasihat yang berbentuk fakta. Ini dapat membantu pelajar membuat sesuatu keputusan berdasarkan maklumat tersebut. Yang kedua ialah membuat perbincangan dengan pelajar. Perbincangan ini mestilah berunsur ilmiah dan berinformatif iaitu perbincangan yang dapat memberikan maklumat kepada pelajar itu tadi untuk mereka membuat keputusan yang tepat ataupun mereka dapat menyelesaikan sesuatu masalah. Yang ketiga ialah membantu pelajar mempertimbangkan sesuatu pilihan. Ini adalah amat penting iaitu nasihat-nasihat ataupun bimbingan daripada guru kaunselor ataupun guru biasa yang berperanan mampu memberikan pelajar keyakinan untuk membuatkan satu pilihan yang betul, tidak kiralah pilihan apa sekalipun. Iaitu yang keempat ialah memberi layanan yang baik kepada klien iaitu pelajar, iaitu guru ataupun guru kaunselor wajib memberikan layanan yang baik kepada pelajar kerana mereka ini ditimpa masalah ataupun mereka ini memerlukan bantuan. Jadi layanan yang baik ini dapat memastikan mereka dapat membuat keputusan ataupun menyelesaikan masalah mereka. Dan terakhir iaitu yang kelima ialah membantu pelajar menilai dan menganalisis masalah. Pelajar yang menghadapi masalah ataupun perlu membuat pilihan perlu dibantu iaitu mereka perlu memilih suatu keputusan itu ataupun menyelesaikan masalah itu dengan satu rasional daripada bantuan guru-guru tadi. Seterusnya ialah skop unit bimbingan dan kaunseling. Yang pertama sekali ialah peningkatan disiplin diri pelajar iaitu amat penting. Unit bimbingan dan kaunseling adalah satu unit yang bekerjasama rapat dengan unit disiplin iaitu dapat memastikan peningkatan disiplin pelajar dari segi mereka membuat program-program ataupun kursus peningkatan jati diri dan juga memotivasikan disiplin pelajar. Yang kedua ialah memperkasakan pendidikan dan pencegahan iaitu memperkasakan pendidikan pencegahan iaitu seperti buli. Mereka perlu membina satu program yang mampu mencegah amalan buli iaitu perlu mencegah sebelum perkara itu berlaku lagi. Yang ketiga ialah perkembangan kemahiran pembimbing rakan sebaya iaitu Persatuan Pembimbing Rakan Sebaya adalah amat rapat dengan unit bimbingan dan kaunseling kerana mereka, guru-guru kaunselor ini dapat melatih rakan-rakan sebaya ataupun para pelajar yang mampu membimbing rakan-rakan lain untuk berdisiplin, seorang yang mempunyai jati diri dan juga mampu cemerlang di dalam akademik maupun co-curriculum. Seterusnya membantu kesihatan mental pelajar iaitu perkara utama iaitu mereka dapat membantu menasihati pelajar iaitu memberi kegalakan ataupun memberi kata-kata semangat kepada pelajar yang mempunyai masalah mental yang perlu ditolong. Dan terakhir ialah membantu dari segi memilih kerjaya iaitu para pelajar yang seperti sudah pemerhati SPM perlulah diberi bimbingan apakah dorongan mereka ataupun minat mereka untuk menyambung pelajaran yang lebih tinggi dan ruang-ruang kerjaya yang bersesuaian dengan karakter dan minat mereka. Antara program-program yang boleh dijalankan oleh unit bimbingan dan kaunseling ialah kursus dan juga bengkel.
Kursus yang berbentuk seperti program kursus motivasi, kursus kemahiran berkomunikasi dan juga perkembangan konsep kendiri boleh dianjurkan oleh unit ini. Kursus bimbingan perkembangan personaliti yang boleh dianjurkan oleh kaunselor berperanan menentukan agar pelajar menanam perasaan dan kepercayaan bahawa dirinya berkebolehan dan dihargai. Kaunselor juga boleh bertanggungjawab melalui kursus ini menyebarkan maklumat tentang tingkat-tingkat perkembangan individu dan juga maklumat untuk memahami tingkah laku remaja melalui kursus yang dianjurkan. Program berbentuk bengkel pula boleh dijalankan seperti bengkel pemantapan jati diri dan juga bengkel memotivasikan diri. Kaunselor berperanan memotivasikan pelajar-pelajar yang kurang yakin tentang kebolehan diri, yang sengaja menggagalkan diri dan yang telah pun berputus asa dengan pencapaian akademik mereka. Kaunselor juga berperanan dalam membimbing pelajar memperoleh kemahiran belajar dan juga cara-cara mengawal tekanan, kemahiran mengurus masa dan juga teknik belajar yang berkesan dan teknik menjawab peperiksaan untuk mereka mencapai kecemerlangan untuk masa hadapan mereka. Program berbentuk pameran pula merupakan satu peranan iaitu bimbingan perkembangan kerjaya oleh kaunselor. Kaunselor berperanan besar dalam menyediakan para pelajar di sekolah dalam dunia pekerjaan mereka. Kaunselor perlu menyusun dan melaksanakan program ataupun pameran seperti pameran kerjaya, lawatan kerjaya, universiti untuk mereka melanjutkan pelajaran, kursus-kursus TVET dan juga latihan temuduga untuk membolehkan para pelajar mempelajari hal-hal diri supaya dapat memilih pilihan bidang kerjaya yang sesuai dan juga layak untuk mereka. Pameran boleh juga diadakan seperti pameran dalam memberi kesedaran pelajar seperti pameran bersama pihak polis iaitu mengenai bahayanya rempit, rokok, dadah dan juga buli. Perkhidmatan ataupun program utama yang dijalankan oleh unit bimbingan dan kaunseling ialah khidmat nasihat dan juga bimbingan. Bimbingan tingkah laku boleh dijalankan oleh kaunselor di sekolah menengah selalunya diminta untuk menyelesaikan masalah disiplin pelajar. Pihak disiplin sekolah selalunya menolak para pelajar yang bermasalah ini yang melakukan kesalahan disiplin berulang kali pada kaunselor untuk diselesaikan dengan cara yang lebih efektif melalui psikologi ataupun bimbingan nasihat. Perkhidmatan kaunselor juga memberi perkhidmatan bimbingan dan kaunseling secara individu maupun kelompok. Selain itu juga perkhidmatan kaunseling juga memberi perkhidmatan pada pakar perunding kepada guru-guru yang sentiasa menghadapi isu-isu berkaitan dengan tingkah laku pelajar. Ini menunjukkan unit ini tidak hanya tertumpu kepada para pelajar tapi juga mampu memberikan perkhidmatan kepada para guru juga yang bermasalah ataupun perlu dinasihati ataupun dikaunseling. Program yang terakhir ialah yang dijalankan oleh unit ini ialah minggu ataupun kempen. Seperti contohnya ialah Minggu Kerjaya, iaitu satu minggu yang lebih daripada biasanya lebih daripada 1 hari ataupun 2 hari, iaitu mempamerkan maklumat mengenai kerjaya seperti kelayakan, tempat latihan, prospek dan sebagainya. Faedahnya, pelajar dapat mengetahui perkara yang seharusnya mereka lakukan untuk mencapai kerjaya yang diidam-idamkan itu, iaitu sesuai dengan diri mereka dan kelayakan yang diperlukan. Seterusnya ialah kempen Sekolahku Rumahku. Ia dapat memupuk semangat cintakan sekolah. Ini menggalakkan para pelajar dapat menjaga kebersihan, mengindahkan sekolah dengan pokok-pokok bunga dan juga mural. Di samping itu dapat mengurangkan sikap vandalisme seperti memecahkan meja dan kerusi dan juga mencuri harta dan merosakkan pagar sekolah. Ini dapat memastikan minggu itu dapat memastikan sekolah dalam keadaan harmoni dan juga sejahtera. Sudah semestinya peranan ataupun tanggungjawab unit bimbingan dan kaunseling ini hanya terletak kepada kaunselor, tetapi guru biasa juga boleh memainkan peranan ini sedikit dan sebanyak. Oleh itu penting juga bagi guru biasa untuk mengetahui pengetahuan asas untuk menerapkan bimbingan dan juga kaunseling kepada para pelajar. Berdasarkan pandangan saya dapati guru biasa sebagai guru pembimbing memainkan peranan yang sangat ataupun amat penting dalam membantu guru bimbingan dan kaunseling. Guru biasa yang lebih mempunyai masa dengan pelajar mampu memberikan dorongan, nasihat dan juga bimbingan awal kepada pelajar kerana mereka lebih selalu berhadapan dengan para pelajar dan lebih kenal. Guru biasa juga dilihat lebih dikenali dan rapat dengan pelajar yang mampu membuka ruang yang lebih intim ataupun mesra dan penyelesaian masalah tersebut dapat dilakukan dengan
dengan lebih berkesan. Jadi jelaslah kepada kita bahawa guru biasa itu sebagai guru pembimbing dan juga guru kaunseling saling melengkapi keperluan di antara satu sama lain dalam mencapai objektif unit bimbingan di kaunseling yang ditubuhkan di sekolah. Kesimpulannya, peranan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah amatlah penting. Guru sekolah biasa juga perlu mengetahui ataupun mempunyai kemahiran asas dalam membuat sesi bimbingan ataupun kaunseling kepada para pelajar. Peranan kaunselor di sekolah pula amatlah luas dan memerlukan kemahiran, masa dan dalam banyak keadaan wang ringgit juga. Kaunselor akan dapat menjalankan tugas-tugas mereka dengan berkesan dan baik jika diberi peluang untuk mengemukakan cadangan, peruntukan waktu dan sokongan daripada seluruh kaki tangan ataupun warga sekolah. Jika unit bimbingan dan kaunseling diberi beban tugas lain, kemungkinan besar mereka tidak dapat menjalankan aktiviti unit bimbingan dan kaunseling dan mencapai apakah objektif utama penubuhan unit bimbingan dan kaunseling di sekolah. Dan dapat pastikan seluruh peranan-peranan unit bimbingan dan kaunseling ini dapat memastikan sekolah dalam keadaan baik, dapat melahirkan pelajar yang memenuhi falsafah pendidikan negara. Sekian, terima kasih.